Salam sejahtera, anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Peningkatan penarafan kredit rasmi daripada agensi-agensi yang diiktiraf di peringkat global akan menjadikan bond Malaysia lebih menarik kepada pelbagai pelabur. Menurut pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes dengan JP Morgan, sebuah institusi kewangan global terkemuka menaikkan penarafannya terhadap Malaysia kepada neutral daripada underweight selepas hampir 6 tahun. Impak positif telah dirasai dalam komuniti pelaburan pasaran bond global. Langkah ini katanya boleh menarik perhatian dana ekuiti tempatan. Berikutan kenyataan ini membuka mata pelabur ekuiti antarabangsa. Tambah beliau, petunjuk awal menunjukkan aliran pelaburan mula kembali walaupun secara berperingkat. Mengenai impak terhadap ringgit, Ines berkata ini akan membawa kepada aliran pelaburan sebenar berbanding yang bersifat spekulatif. Katanya ini merupakan pemacu utama mata wang tempatan berdasarkan ringgit tidak boleh diniagakan di pasaran terbuka. Bagaimanapun, Ines berkata dari segi perspektif pasaran mata wang, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat mempunyai pengaruh yang besar. Sehingga pelabur yakin bahawa Fed akan menurunkan kadar faedah, kenaikan nilai mata wang di Asia terutamanya dalam kalangan yang menjana pulangan rendah dijangka akan menghadapi halangan. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, keyakinan daripada JP Morgan itu menunjukkan pelabur asing menilai semula pegangan portfolio mereka di Malaysia selepas mengambil kira beberapa perubahan dasar dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasiti produktif negara. Beliau berkata langkah-langkah tidak popular seperti rasionalisasi subsidi bahan api dan elektrik, sasaran ke arah ekonomi berasaskan pasaran, kenaikan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% kepada 8% dan pengenalan cukai barangan bernilai rendah membayangkan kerajaan sekarang komited untuk melaksanakan pembaharuan ekonomi. Daripada sudut penilaian ekuiti, Afzal Nizam berkata pelbagai nisbah harga kepada pendapatan PE FTSE Bursa Malaysia KLCI pada masa ini berada pada 15.3 kali, jauh di bawah daripada purata jangka panjang sebanyak 17.1 kali. Sekiranya nisbah PE kembali ke tahap puratanya, FBM KLCI berpotensi untuk mencecah 1,700 mata. Perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan keyakinan bahawa Malaysia mampu menjadi tuan rumah terbaik sempena sidang kemuncak ASEAN 2025. Beliau berkata hasil kerjasama utuh semua pihak akan membawa negara tampil sebagai hos yang cemerlang kepada semua delegasi terlibat. Katanya menerusi laman Facebook pada Khamis, pelbagai perkara telah dibincang bagi memastikan persediaan rapi dapat dibuat di setiap peringkat melibatkan kementerian serta agensi kerajaan. Beliau turut berkongsi beberapa keping gambar beliau mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pemandu kebangsaan bagi kepengerusian ASEAN Malaysia 2025 di bangunan Parlimen. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat semalam memaklumkan 3 tonggak utama digariskan oleh Malaysia sebagai persiapan menjadi pengerusi ASEAN 2025. Ia merangkumi aspek keselamatan dan politik, ekonomi serta sosio-budaya. Beliau berkata setakat Jun lepas, Malaysia telah menyusun atur sebanyak 257 mesyuarat peringkat tertinggi melibatkan pemimpin negara, menteri dan pegawai yang akan diadakan tahun depan. Rang Undang-Undang RUU Kanun Keseksaan Pindaan 2024 untuk meminda kanun keseksaan yang bertujuan mengekang penggunaan akaun keldai dalam jenayah penipuan dalam talian diluluskan di Dewan Rakyat pada Rabu lalu. Yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata rang undang-undang itu diluluskan dengan lebih suara bersetuju. Cadangan pindaan itu meliputi 2 skop utama iaitu peruntukan baru bagi kesalahan berkaitan akaun keldai serta tafsiran financial instrument dan payment instrument serta melibatkan pewujudan 4 seksyen baru. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, jumlah kerugian melibatkan jenayah penipuan dalam talian untuk tempoh kurang 3 tahun mencecah lebih 2.651 bilion ringgit. Jelasnya akaun keldai bertindak sebagai lubuk atau tempat persinggahan untuk menyimpan wang milik mangsa sebelum berpindah ke akaun lain. Akaun keldai itu kemudiannya disewa atau diberikan akses kepada orang lain secara sukarela atau sebaliknya.
Azalina berkata perundangan sedia ada tidak memperuntukkan apa-apa kesalahan bagi tindakan pemilik yang membenarkan akaun milikan mereka digunakan oleh orang lain. Tambahan pula, perkara yang menyukarkan pihak berkuasa ketika siasatan ialah pemilik akaun ini kebiasaannya tidak mengenali pihak ketiga yang menyalahgunakan akaun bank mereka. Oleh itu, kata Azalina, terdapat keperluan mendesak untuk kerajaan meminda akta bagi membantras jenayah itu secara komprehensif dan berkesan. Kebanyakan aktiviti penipuan dalam talian dengan izin online scams digerakkan dengan menggunakan akaun kaldai dengan izin mule accounts di mana scammers menggunakan akaun-akaun milik orang lain sebagai lubuk ataupun tempat persinggahan untuk menyimpan wang milik mangsa sebelum ianya berpindah kepada akaun-akaun yang lain. Apabila siasatan dijalankan terhadap pemilik akaun-akaun ini, didapati akaun mereka telah disewakan ataupun diberi akses kepada orang lain secara sukarela atau sebaliknya. Tambahan pula, perkara yang menyukarkan pihak berkuasa ialah proses siasatan adalah pemilik akaun ini kebiasaannya tidak mengenali pihak ketiga yang telah menyalahgunakan akaun bank mereka sebagai medium transit wang mangsa. Baik, saya akan kongsikan iaitu data daripada kita boleh cakap undang-undang untuk kita lihat bagaimanakah jumlah penipuan dalam talian di Malaysia, di mana untuk kita lihat prestasi terkini sumber daripada Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi yang telah mengeluarkan untuk kita lihat hasil ataupun nilai fraud ataupun penipuan kewangan dalam talian di Malaysia setakat ini. Kalau boleh kita lihat daripada tahun 2022 sehinggalah Jun 2024, jumlah kerugian adalah RM2,651,000. Kalau kita lihat ini adalah jumlah apabila kita dapat saksikan dalam tempoh 2 tahun setengah. Daripada jumlah hasil kerugian ini untuk kita lihat pecahan jumlah kerugian pada tahun 2022 dan tahun 2023, di mana kalau kita saksikan di sini adalah RM851 juta dan pada 2023 telah meningkat kepada RM1.2 bilion. Daripada 2022 sehinggalah 2023 ia telah mengalami peningkatan sebanyak 43.20%, iaitu hasil nilai penipuan hampir mencecah separuh, iaitu 50%. Selain itu, untuk kita lihat daripada tahun ini sahaja nilai fraud atau penipuan telah mencecah lebih kurang RM581 juta daripada Januari sehinggalah Jun 2024 dalam tempoh 6 bulan sahaja tahun ini. Dan kalau kita bahagikan daripada jumlah itu, iaitu 68.30% adalah hasil daripada 2022 dan 47.60% adalah hasil daripada 2023 nilai penipuan itu. Dan ini adalah kita boleh cakap nilai ataupun hasil penipuan yang kita boleh cakap yang telah diambil ataupun dirampas oleh mangsa-mangsa dalam talian di Malaysia. Sudah tentu sudah bersedia dalam talian kita menjemput pakar untuk bantu kami faham bagaimanakah penipuan, apakah antara faktor dan kesannya kepada pengguna. Kita mempersilakan Profesor Professional Technologist Dr. Zurati Ahmad Zulkarnain, merupakan Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof. Jelas dilihat fraud kewangan dalam talian ini kita dapat saksikan makin membara. Dalam tempoh 6 bulan tahun ini pun sudah capai lebih daripada ratusan juta. Adakah terdapat trend baharu, emerging trends ataupun taktik yang diguna pakai scammers ketika ini? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kalau kita lihat memang terdapat peningkatan sebab kita lihat sekarang ini dari segi trendnya sebab kita berada pada 6 bulan pertama bagi tahun 2024. Kenapa sebenarnya berlaku perkembangan ataupun kenapa semakin banyak sebenarnya penipuan secara online especially melibatkan fraud keuangan. Yang pertama yang kita lihat adalah disebabkan berlakunya pertambahan dari sudut aplikasi AI generatif dan juga deepfake. Kenapa? Kerana penipu itu menggunakan AI generatif untuk mencipta video, audio dan imej palsu yang sangat realistik. Jadi seolah-olah daripada deepfake ini boleh menyamar sebagai individu yang boleh dipercayai sebagai pengurus bank ataupun ahli keluarga untuk menipu mangsa supaya memberi maklumat sensitif ataupun memindahkan wang
dan dengan ini dapat menipu mangsa tersebut. Jadi kecanggihan AI ini menyebabkan penipuan itu sukar untuk dikesan sebenarnya, lebih-lebih lagi sebagai kita sebagai pengguna biasa ya, secara online. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan pembayaran peer to peer. Sekarang ini kita lihat untuk memudahkan lagi transaksi secara online, terlalu banyak sangat e-wallet yang kita boleh guna, yang kita boleh download. Sebenarnya kita sebagai pengguna harus berhati-hati sebab ini adalah antara taktik ya yang lebih kepada pembayaran palsu dan melalui email pancingan data dan akan mendedahkan maklumat peribadi kita bila kita download dan kita key in, kita inputkan maklumat kita tersebut ya. Jadi kita kena pastikan e-wallet yang kita download itu adalah yang sah, yang benar, bukannya yang boleh ditipu sewenang-wenangnya. Yang ketiga, dari sudut penipuan pihak bank. Jadi sebenarnya sekarang ini masih lagi ada ya di kalangan mereka yang menyamar ya, yang menipu pengguna, menyatakan mereka adalah pengurus bank, wakil bank ya, dan mereka hantar pula teks ya melalui email dan sebagainya dan memujuk pengguna ini untuk memasukkan sejumlah wang ya, ataupun dengan itu mereka akan dapat sejumlah pinjaman. Jadi ini sangat bahayalah juga ya. Dan yang keempat, dari sudut penipuan bushering, di mana sebagai pengguna kita ni tertipu ya. Kita boleh melabur certain amount duit ya melalui secara online dan kita akan dapat keuntungan dalam masa beberapa tahun. Jadi sebagai pengguna kita mungkin nampak realistik, selepas beberapa tahun kita akan dapat faedah tertentu. Jadi ini sebenarnya kecanggihan yang berlaku dengan kecanggihan internet banking. Seperti yang Dr. Zuraiti kongsikan, antara trend penipuan dalam talian dapat kita saksikan adalah ditambahkan dengan generative AI yang memperdayakan ramai individu dengan membuatkan antara unsur-unsur make believe. Yang keduanya kita tahu adalah daripada platform e-wallet. Ada banyak dan mungkin ramai yang masukkan info-info ataupun personal detail yang tidak sepatutnya, dan kita nak tambah daripada pihak bank yang hantar email dan minta macam-macam request yang bertujuan hanya untuk menipu mangsa-mangsa ini, termasuk juga dengan pelaburan di mana kita tidak tahu apa matlamatnya, tetapi kita tersalah percaya dengan pelaburan penipuan seperti melabur hari ini pulangan yang lebih baik dalam tempoh terdekat. Jadi antara kita boleh lihat antara trend-trend ini, kita harus mempunyai satu solusi ataupun penyelesaian yang lebih cekap untuk menangani perkara ini. Kita nak lihat kepada peringkat kerajaan. Adakah usaha kerajaan dalam meminda Akta Kanun Keseksaan dengan melaksanakan siasatan dan mengenakan tindakan terhadap akaun keldai ini? Adakah ia mampu membantu mengurangkan lagi jenayah-jenayah ini? Okey, pada saya bila adanya satu Akta Kanun Keseksaan, ini satu perkembangan cukup baik. Cuma harus diperkemaskinikan lagi untuk memasukkan penalti yang ketat bagi mereka yang create akaun keldai. Sebab seharus mungkin kita nak setiap orang mempunyai akaun yang betul-betul akaun. Bukan akaun untuk memindahkan certain duit ataupun wang haram dan sebagainya. Ini sangat penting ya, supaya setiap individu merasakan bahawa akaun itu adalah kegunaan mereka dan mereka mesti bertanggungjawab. Ya, itu dari segi rangka kerja undang-undang yang harus diperketatkan. Yang kedua, dari sudut pengesanan dan pemantauan yang harus dipertingkatkan. So far, saya nampak ini satu perkembangan yang baik, ya. Cuma macam mana dari sudut pemantauan dan juga nak pantau. Ini sebenarnya sebab setiap orang boleh create account ya bank. Jadi macam mana untuk kita pastikan supaya akaun yang di-create itu bukan untuk tujuan penipuan dan juga bukan untuk penganiayaan kepada pengguna-pengguna bank yang lain ya. Dan yang ketiga, dari segi macam mana nak pertingkatkan kebertanggungjawaan masing-masing terhadap akaun yang dihasilkan atau di-createkan. Jadi setiap orang mesti ada kelangsungan terhadap tanggungjawab mereka, lebih-lebih lagi untuk memastikan bahawa untuk mereka melakukan penipuan itu sangat sukar. Lebih-lebih lagi untuk menyalurkan wang-wang haram inilah. Okay? Dan selain daripada usaha kerajaan, bagaimana pula dengan peranan institusi kewangan financial dan rangkaian syarikat telekomunikasi bersama NSRC dalam menangani jenayah ini? Adakah usaha bersama collaborative efforts perlu diperkukuhkan? Apa lagi yang perlu dilakukan, Prof?
Alright, setakat ini saya nampak memang kita ada NSRC sebagai pusat ya untuk tindak balas penipuan kebangsaan lah, pusat tindak balas penipuan kebangsaan di mana mereka akan bersedia ya menerima sebagai bentuk alasan respon ya sebagai any bentuk penipuan. Jadi pada saya ini sangat bagus, cuma macam mana untuk merangkumkan pihak NSRC, pihak telco, institusi perbankan dan juga pengguna. Jadi setakat ini pengguna bila mereka buat reporting dan sebagainya, setakat itu. Jadi mereka tidak dapat respon dan dari segi follow up sangat kurang. Jadi macam mana untuk kita memastikan bahawa proses ini sangat licin, ya. Once mereka pengguna report, akan ada tindakan daripada pihak NSRC secara tuntas, ya, bersama-sama dengan pihak perbankan untuk memastikan bahawa duit yang sepatutnya tidak pergi pada akaun yang tak sepatutnya dan pengguna akan dapat balik duit mereka. Ini yang sangat penting sebagai pengguna. Mereka, semua pengguna, mereka nak dapatkan balik duit mereka yang telah pun dicuri dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama, pihak telco mereka perlu memberikan kerjasama dari sudut untuk blog dan pemantauan dan sebagainya dan secara tuntas, ya. Jadi saya rasa sekiranya masing-masing setiap pihak ni mengambil tindakan yang secara cepat dan bersama kerjasama yang cukup strategik, saya rasa masalah ini dapat dibendung dengan sangat efektif. Dalam masa yang sama juga pengguna harus ada semangat, ada disiplin, ya, untuk memastikan mereka terus mempertingkatkan kewaspadaan, ya, terhadap sebarang bentuk ancaman, sebarang bentuk penipuan supaya mereka tidak mudah tertipu. Jadi kita akan menjadi sebagai seorang pengguna yang smart, yang bijak dan kita akan fikir sebelum kita bertindak. Dan kita nak lihat kerjasama antara kerajaan, institusi kewangan iaitu juga dengan syarikat telekomunikasi bersama NSRC ini penting untuk memastikan ekosistem yang lebih selamat untuk pengguna dan kita tidak harus lupakan juga pendidikan iaitu education di mana ia membentuk asas yang kukuh dalam seseorang individu tu apabila cakap mengenai pendidikan celik digital anti-scam. Adakah sebenarnya kita cukup cakna ataupun modus operandi penjenayah yang semakin canggih? Bagaimana doktor kita melihat peranan digital dalam mengukuhkan lagi kesedaran dan juga keselamatan pengguna? Saya rasa pihak berwajib sudah pun melakukan banyak inisiatif lah, ya, melalui radio, televisyen. Kita ada dengar, ya, iklan-iklan untuk mengingat kita sebagai pengguna secara online berhati-hati dengan scammers, penipu dan sebagainya. Cuma disebabkan ia berlaku peningkatan terhadap teknik, ya, dan juga teknologi. Jadi seharusnya pengguna harus diberikan literasi secara digital mengenai pertama taktik penipuan. Jadi taktik penipuan ini akan sentiasa berubah, sentiasa kreatif. Jadi sebagai pengguna mereka perlu disedarkan dari masa ke masa tentang taktik penipuan yang sentiasa berubah. Yang kedua, amalan dalam talian dengan selamat. Macam mana untuk memastikan bahawa pengguna ni sentiasa beringat-ingat, berwaspada untuk mengesahkan kesahihan maklumat yang diterima, link yang mereka nak klik supaya mereka tahu itu adalah link yang betul, mesej yang betul dan sahih. Jadi amalan dalam talian selamat harus dipergiatkan. Dan yang ketiga, mengenali flag rate, iaitu bendera merah. So, flag rate ini adalah dikaitkan dengan sebarang bentuk penipuan seperti komunikasi yang tidak dikenali, ya, yang meminta maklumat sensitif, tawaran yang kelihatan terlalu bagus yang menjadi kenyataan dan permintaan segera untuk tindakan segera. Jadi itu adalah antara tiga fokus utama, ya, sebagai pengguna. Mereka harus terus dididik dan diperingatkan secara literasi digital. Baik, kita sudah pun bercakap mengenai iaitu pendidikan literasi digital dan juga peranan daripada kerajaan dan juga institusi kewangan, syarikat telekomunikasi dan juga masyarakat itu sendiri. Betapa pentingnya untuk kita lihat kepada iaitu penipuan ataupun fraud dalam talian ini kerana kita tidak mahu tingkatkan lagi iaitu individu-individu menjadi mangsa daripada scam-scam ini dan sudah tentu kita harap kerjasama daripada pihak swasta dan awam juga dapat tingkatkan lagi kerjasama agar dapat mewujudkan
mewujudkan ekosistem atau platform yang lebih selamat untuk pengguna. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Zurati Ahmad Zulkarnain, merupakan Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Science Komputer dan Teknologi Maklumat UPM, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Herbs palsy, sebuah kecacatan. Kemungkinan untuk pemulihan orang dewasa kita pasti boleh. Dato', Pak RMP itu impian saya. Dah lama saya tunggu. University Malaya UM is expected to offer a cardiothoracic specialist training course this October. There will be no U-turn on the implementation of the Vehicle Entry Permit VEP for all foreign vehicles entering Malaysia from Singapore. Diesel sales at petrol stations have decreased by 30% within the first week of the fuel subsidy rationalisation on June 10th. Bertemu kembali, kita teruskan dengan laporan seterusnya. Korporasi Pemodalan Felda Malaysia Berhad KPF bercadang mencairkan pegangan minoriti dalam 10 syarikat dimiliki FGV Holdings Berhad. Ia sebagai sebahagian daripada pelaksanaan pelan perstrukturan semula aset pelaburan dan modal share bagi memberikan aliran tunai serta pendapatan lebih teguh. Pengerusinya Raja Faridah Raja Ahmad berkata pelan penstrukturan semula itu penting bagi memastikan dana anggota KPF yang juga peneroka Felda diletakkan dalam aset pelaburan yang dapat menjana pulangan serta memberikan dividen yang lebih baik. Selain itu, pelan tindakan ini bagi memastikan aktiviti pelaburan dan perniagaan berikan pulangan dividen kompetitif kepada anggota serta menyelesaikan isu pengeluaran share anggota. Pelan tindakan ini melibatkan penstrukturan semula aset pelaburan dan modal share yang kini berjumlah hampir 4.0 bilion ringgit. Setelah pencairan aset dan penyusunan semula pelaburan dalam anak syarikat kumpulan Felda dilaksanakan, KPF akan melaksanakan pula strategic asset allocation di mana dana secukupnya diletakkan dalam bidang pelaburan dan perniagaan yang mampan dan mampu memberikan pulangan yang optimum dan konsisten kepada anggota. Antara langkah lain yang akan dilaksanakan adalah penjualan ladang KPF samarahan dianggarkan bernilai 1 bilion ringgit selain penstrukturan semula pelaburan korporat dalam anak syarikat kumpulan Felda dengan sokongan Felda. Pada masa sama mengenal pasti peranan KPF dan peluang perniagaan dalam kumpulan Felda serta memastikan kepentingan KPF dalam kitaran ekonomi ekosistem kumpulan Felda. Beliau berkata usaha sedang giat dijalankan bersama anak syarikat kumpulan Felda supaya inisiatif itu dapat dilaksanakan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini. Katanya ia bagi memastikan ketersediaan pulangan daripada pelaburan tetap ini bagi menentukan pulangan kepada anggota pada tahun-tahun mendatang bermula 2025.
Baik, dalam segmen ini untuk kita memberi fokus kepada OPR yang telah dikeluarkan semalam di mana ia telah dikekal, dan kita nak lihat juga apakah antara kesannya kepada pasaran ekonomi tempatan. Kita mempersilakan Abdul Muiz Morhali, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz. Kita tahu semalam BNM kekalkan OPR pada 3% seperti yang diunjurkan pada kebanyakan pemerhati pasaran. Apakah antara ulasan Muiz melihat kepada rumusan terbaru BNM terhadap kedudukan ekonomi dan juga inflasi negara? Kita lihat pada keputusan yang dibuat Bank Negara semalam memang menepati jangkaan para pemerhati lah. Sebab kita memang tidak menjangka OPR perlu dinaikkan kerana kita lihat inflasi secara umumnya masih terkawal walaupun meningkat kepada 2% pada bulan Mei. Tapi kalau kita lihat unjuran inflasi yang dibuat oleh Bank Negara masih dikekalkan pada paras 2 ke 3.5% begitu ini, memberi gambaran pergerakan tekanan harga setakat ini masih kira tidak membimbangkan dan terkawal. Namun saya kira rumusan Bank Negara mengenai keadaan ekonomi nampak positif, tidak mengejutkan kerana memang kita lihat indeks pelopor ataupun leading index contohnya menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi itu dilihat dijangkakan kekal positif. Mood dan sentimen di pasaran juga nampak lebih baik dengan peningkatan di pasaran saham. Malah bila kita amati ada penganalisa yang turut menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi melihat kepada pertumbuhan KDNK yang lebih memberangsangkan pada paras 4.2% pada suku pertama tahun ini berbanding 3.9 yang dicatat pada suku sebelumnya. Jadi kita lihat memang nampak satu keadaan yang baiklah secara umumnya bagi keadaan ekonomi negara. Dan bagi Muiz sendiri melihat kepada data ekonomi seperti keadaan pasaran buruh dan perbelanjaan runcit bagi bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dosen beberapa hari lepas, adakah Muiz bersetuju dengan rumusan BNM bahawa suasana ekonomi Malaysia secara amnya lebih baik? Bagaimana? Ya, pada saya yang bila kita lihat pada data terkini khususnya kepada perbelanjaan runcit, ianya menunjukkan peningkatan 8.1% pada bulan Mei. Ini adalah pertumbuhan yang kuat dalam tempoh setahun. Bagi saya ini tanda jelas peningkatan ekonomi domestik masih dikira memberangsangkan. Keadaan pasaran buruh juga nampak sihat dan baik kerana kita lihat jumlah individu yang digajikan terus meningkat. Kadar pengangguran juga kekal pada paras rendah pada 3.3%. Ya, semua ini adalah selari dengan keadaan suasana ekonomi secara makronya yang bertambah baik. Malah kalau kita ambil kira pertumbuhan ekspor yang telah mula mencatatkan pertumbuhan positif sejak ianya mula memulih daripada hujung tahun lalu, saya percaya pertumbuhan tahun ini dijangka akan lebih baik. Memang dalam bulan-bulan lepas kami sendiri merumuskan momentum pertumbuhan akan kekal positif melihat kepada peningkatan leading index yang menunjukkan peningkatan berterusan sejak Disember 2023. Jadi suasana sekarang ni memang pada saya memang menyokong kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun ini. Dan sebut tentang dasar monetary, kita tak dapat lari membincangkan tentang keputusan yang dibuat juga oleh US Fed berdasarkan kenyataan Jerome Powell baru-baru ini. Adakah Muiz merasakan Fed semakin hampir untuk memotong kadar faedahnya? Ya, kalau kita lihat pada kenyataan Powell beberapa hari lepas, ia memberi gambaran Fed semakin hampir untuk memotong kadar faedahnya kerana walaupun keadaan ekonomi dilihat masih kukuh, tapi tumpuan utama ialah keadaan inflasi di Amerika Syarikat yang terus menunjukkan tanda-tanda yang lebih sederhana. Malah data inflasi harga pengguna di Amerika yang dikeluarkan semalam turut menunjukkan suasana yang sama, yang mana tekanan inflasi adalah lebih perlahan berbanding apa yang dijangka oleh pasaran. Kerana ia disebabkan oleh harga minyak yang lebih rendah dan juga inflasi yang lebih perlahan bagi perkhidmatan rumah dan juga pengangkutan. Jadi kalau kita lihat kepada bacaan ini, kita percaya Fed mungkin akan mula memotong kadar faedahnya pada penghujung tahun ini kerana ianya perlu diimbangi oleh pertama sekali keadaan inflasi masih kekal tinggi daripada paras 2% yang cuba disasarkan oleh Fed, dan pada masa sama keadaan ekonomi di Amerika juga masih terus kekal kuat. Cuma sekiranya inflasi ini terus lebih menyederhana, ianya memberi ruang untuk Fed mula untuk melonggarkan dasar monetarinya. Dengan gambaran yang Muiz nyatakan tadi, adakah ringgit berpotensi akan mengukuh dalam separuh kedua tahun ini? Setakat ini masih belum nampak trend yang meyakinkan ringgit akan mengukuh. Kalau kita lihat memang kita bandinglah dengan prestasi yang dicatatkan oleh mata wang lain,
Sebenarnya keadaan ringgit ni adalah baik kerana mata wang lain melemah disebabkan kekuatan dolar itu dia kira berpanjangan disebab mengambil kira keputusan Fed untuk tidak tergesa-gesa dalam memotong kadar faedahnya. Namun bila kita lihat dari segi pergerakan ringgit, memang kalau kita mengambil kira jangkaan Fed untuk memotong kadar faedahnya, kita menjangka aliran modal akan mula kembali kepada pasaran-pasaran yang membangun termasuk juga ke Malaysia. Dengan jangkaan ini, kita menjangka ringgit mungkin akan mengukuh ke sekitar RM4.43 sehingga penghujung tahun ini kerana kalau kita lihat dari segi fundamental ekonomi memang kekal positif, pertumbuhan ekspor semakin baik. Fokus utama cuma kita kena masih melihat kepada keputusan Fed itu sebagai fokus utamalah kerana kalau kita lihat kita bandingkan antara dua fundamental ekonomi dan juga keputusan Fed ini banyak memberi kesan kepada pergerakan mata wang tukaran antara ringgit dan juga dolar. Bagaimana pula jangkaan MUIS mengenai inflasi? Adakah ianya akan menaik melebihi paras terkini lebih 2% dan adakah subsidi bersasar untuk petrol RON95 akan dibuat dalam masa terdekat? Kalau secara kasar kita menjangka inflasi akan naik ke sekitar 2.7% pada tahun ini berbanding 2.5% tahun lalu. Dalam kata lain memang kami menjangka mungkin inflasi akan terus meningkat berbanding tahap 2% yang dicatatkan berdasarkan data terkini. Kami mengambil kira jangkaan kemungkinan sasaran subsidi RON95 akan dikuasa mulai suku akhir tahun ini. Cuma kalau kita lihat dari segi kenyataan kerajaan sekarang yang masih meneliti mekanisme dan juga masa yang sesuai untuk memperkenalkan penyasaran subsidi petrol RON95 ini, saya menjangka kerajaan mungkin akan mengambil langkah lebih berhati-hati. Pertama sebab wajaran ataupun weightage dari segi petrol berbanding kiraan keseluruhan inflasi harga pengguna itu lebih besar, iaitu sebanyak 5.5% berbanding hanya 0.2% daripada perubahan harga diesel. Jadi kalau kita lihat sekiranya tekanan harga yang lebih tinggi ataupun luar jangka daripada pergerakan harga diesel itu mungkin akan menyebabkan kerajaan perlu menunda keputusan untuk menyasarkan RON subsidi RON95 kerana mengambil kira tidak mahu akan memberi kesan yang lebih besar ataupun membimbangkan khususnya kepada para pengguna. Dan bagaimana pula kalau kita nak lihat jika dilaksanakan, adakah akan secara berperingkat ataupun terus diapungkan sepenuhnya? Kalau ikut kepada yang apa yang saya nyatakan tadi, berdasarkan wajaran yang lebih besar, kesan langsung kepada inflasi itu nampaknya akan lebih membimbangkan. Jadi kalau berdasarkan cadangan kami, ianya perlu dibuat secara berperingkat. Kerana kalau kita mengapungkan harga petrol RON95 seperti yang dibuat kepada harga diesel, saya percaya kemungkinan besar tekanan inflasi adalah lebih tinggi berbanding apa yang diunjurkan oleh Bank Negara. Dan bagaimana pula jangkaan bagi data indeks pengeluaran industri IPI bagi bulan Mei 2024 yang akan dikeluarkan hari ini? Adakah peningkatan ekspor memberi kesan positif kepada aktiviti pengeluaran dalam negara? Okey, data IPI ini memang pada saya salah satu data yang turut menunjukkan keadaan yang memberangsangkan. Kita menyangka ianya akan kekal positif. Mungkin data bagi bulan Mei ini agak sedikit perlahan, sekitar 3 ke 4% berbanding 6.1% yang dicatat pada bulan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat daripada segi pertumbuhan tempoh 4 bulan dari bulan Januari ke bulan April, ianya pertumbuhan yang memberangsangkan pada paras 4% berbanding hanya 1.3% yang dicatat pada tempoh sama, iaitu 4 bulan pada tahun 2023. Dan kalau kita lihat dari segi dua punca utama, sama ada daripada segi industri berasaskan domestik, memang industri berasaskan domestik terus menunjukkan aktiviti pengeluaran yang positif. Cuma dalam bulan-bulan terkini kita dapati kesan pemulihan daripada ekspor. IPI bagi produk-produk ekspor turut menunjukkan peningkatan pada bulan Mac dan bulan April. Dan kita jangka pemulihan ekspor ini akan menjadi pemacu utama kenapa kita lebih yakin pertumbuhan ekonomi akan lebih baik pada tahun ini, kerana kita jangka pertumbuhan pengeluaran juga akan terus meningkat selari dengan peningkatan permintaan luar.
Apa yang mungkin memacu IPI ini? Adakah pemulihan ekonomi China membantu ekspor? Bagaimana Muiz? Ianya menjadi satu kebimbangan pada kita lihat pada keadaan sebelum ini. Tapi bila kita lihat dari segi prestasi data dagangan yang dilaporkan oleh China, memang kita dapati dari segi belian ataupun imports yang dibuat oleh China turut menunjukkan peningkatan. Cuma kalau kita lihat daripada segi produk, ianya lebih turut disama dipacu oleh pemulihan ekspor barangan elektrik dan elektronik. Dan ini menjadi naratif yang sama yang turut ditekankan oleh bendahara kerana kitaan menaik yang dilaporkan dalam pasaran E&E global adalah antara punca kita jangka pemulihan ekspor adalah terus meningkat. Pada masa sama, selain daripada barang E&E juga, kita dapati ianya menunjukkan peningkatan kerana ianya selari dengan pemulihan ataupun peningkatan permintaan luar bagi kebanyakan barang-barang ekspor negara. Dan kita lihat ada banyak data ekonomi penting yang akan keluar pada bulan Julai ini. Apakah antara data-data yang perlu diberi perhatian dalam tempoh terdekat? Kalau bagi saya, ekspor terus menjadi fokus utama kerana kita dapati ini adalah satu faktor penting yang sepatutnya memberi sokongan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan kita dapati juga terdapat tanda-tanda perubahan ataupun prestasi sektor pengeluaran itu tampak tidak banyak berubah berbanding bulan Mei berdasarkan kepada penurunan sedikit yang dicatat dalam PMI bagi sektor pengeluaran. Oleh sebab itu pada saya fokus utama lebih boleh pada kita berikan pada ekspor. Cuma dari segi ekonomi domestik, tumpuan lebih kepada data inflasi kerana kita ingin mengambil kira bagaimana tekanan ke atas harga secara umumnya sama ada secara langsung dari segi kenaikan harga diesel itu sendiri mahupun kesan sampingan ataupun the second round effect kepada industri lain. Sekiranya tekanan ini lebih tinggi seperti yang saya katakan tadi, kemungkinan kerajaan mungkin akan lebih berhati-hati ataupun lebih memperhalusi keputusan untuk sasaran RON 95. Baik, itu adalah antara risiko seterusnya apabila kita bercakap mengenai pengekalan OPR yang baru yang telah dilakukan baru-baru ini juga ada dan harusnya kita teliti perkara ataupun komponen lain dalam indikator ekonomi pada masa akan datang dan dalam tempoh terdekat agar kita fahami bagaimanakah landscape ataupun pergerakan ekonomi selepas ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Abdul Muiz Nur Halim merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Terminal South Point, pelabuhan Klang yang diuruskan Northport Malaysia Berhad mencatat rekod baru bagi jumlah pengendalian kargo bulanan tertinggi apabila 297,337 tan metrik kargo direkodkan pada Mei 2024. Prestasi ini melepasi rekod sebelumnya iaitu sebanyak 289,826 tan metrik yang dicatatkan pada bulan Ogos 2001. Anak syarikat milik penuh Hexstar Capital Berhad, TNJ Engineering Sdn Berhad telah menerima kontrak daripada Landasan Kapital Malaysia Sdn Berhad bernilai RM97.04 juta untuk pembinaan asrama mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan UMK Bacok. Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia, kumpulan tersebut menyatakan Landasan Kapital melantik TNJ Engineering sebagai subkontraktor projek berkenaan bermula pada 15 April 2024 dan dijangka siap pada 14 Ogos 2026. Citadel Group mendandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Gambit Group bagi menjalin kerjasama dalam memberi penyelesaian inovatif kepada pelanggan dan rakan kongsi mereka. Kerjasama itu merupakan langkah penting dalam merapatkan jurang antara kewangan tradisional dan digital.
Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, ketika ini saya akan kongsikan iaitu bagaimanakah perkembangan nilai mata wang dan juga pasaran saham tempatan Bursa Malaysia ataupun FBM KLCI, di mana saya akan mulakan dengan untuk kita lihat bagaimanakah prestasi ataupun trend nilai mata wang ringgit berbanding Singapura dolar, di mana kita tahu ringgit Malaysia antara mata wang yang paling kukuh di Asia setakat ini, dan untuk kita lihat perbandingan antara Singapura dolar dan juga Malaysia ringgit bermakna ia telah meningkat sebanyak 2.2% berbanding dolar Singapura sejak, kalau kita peliti sejak paras terendah sepanjang bulan Februari tahun ini. Dan kita tahu beberapa ahli ekonomi berkata pemulihan ringgit ini disebabkan kita beberapa faktor, termasuk juga dengan ekonomi Malaysia yang dikatakan semakin mengukuh. Dan kita lihat juga ada antara langkah oleh Bank Pusat Negara dengan iaitu inisiatif ataupun berusaha untuk kukuhkan lagi nilai ringgit mata wang Malaysia. Sudah tentu untuk kita lihat bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding Singapura dolar. Setakat pagi ini ia berada pada paras 3.4778, dan kalau kita lihat di mana line ini graf ini menunjukkan prestasi nilai ringgit Malaysia berbanding Singapura dolar dalam tempoh setahun sehinggalah daripada Julai tahun lepas sehinggalah Julai tahun ini, iaitu Julai 2024. Dan kalau kita lihat di mana pada lebih kurang Julai dan Ogos ini, apabila graf ini meningkat menyifatkan nilai ringgit semakin melemah berbanding Singapura dolar, dan kita lihat prestasi yang terendah yang pernah dicatatkan nilai ringgit berbanding Singapura dolar adalah 3.5699 ringgit, dan antara yang terbaik yang telah dicatatkan lebih kurang pada Ogos tahun lepas ia berada pada paras 3.3842. Namun prestasi ini tidak terus menerus, di mana kita dapat saksikan nilai ringgit Malaysia kembali mengukuh berbanding SGD lebih kurang pada Februari. Apabila graf ini menurun mencerminkan bahawa nilai ringgit Malaysia kembali mengukuh ataupun lebih kuat daripada SGD ataupun Singapura dolar. Kita dapat saksikan penurunan graf ini menunjukkan iaitu prestasi nilai ringgit Malaysia semakin kukuh berbanding SGD, di mana ia sekarang mencapai pada tahap yang terkini setakat pagi ini iaitu 9.44 pagi berada pada paras 3.47781, dan ini adalah prestasi Malaysia ringgit berbanding Singapura dolar yang dapat kita saksikan setakat ini. Dan saya akan beralih kepada prestasi Bursa Malaysia FBM KLCI, di mana kalau kita lihat prestasi FBM KLCI sebelum saya kongsikan prestasi FBM KLCI, saya akan kongsikan dulu prestasi nilai ringgit, di mana ringgit semalam kekal ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Khamis dalam keadaan peningkatan prospek pengurangan kadar faedah Amerika Syarikat, kata penganalisis. Dan pada 6 petang ringgit diniagakan ataupun didagangkan lebih tinggi untuk kita saksikan berada pada paras 4.6855 atau 6895 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.6985 atau 7010 ketika ditutup pada Rabu. Dan nilai ringgit Malaysia setakat pagi ini ia berada pada paras 4.6705 berbanding US dolar. Dan apabila kita melihat dalam tempoh seminggu pergerakan nilai ringgit Malaysia sebenarnya berada dalam keadaan trend yang mengukuh. Apabila graf ini menurun, kita dapat saksikan nilai ringgit Malaysia semakin kukuh berbanding US dolar, dan antara range ataupun kita boleh cakap purata nilai ringgit Malaysia, trend pergerakan nilai ringgit Malaysia berbanding US dolar dalam tempoh seminggu lebih kurang daripada 5 Julai sehinggalah kita boleh cakap 12 Julai ini, di mana anda dapat saksikan nilai yang terbaik yang dicatatkan nilai ringgit Malaysia dalam tempoh seminggu berada pada paras 4.6672. Antara paras yang paling lemah kita lihat berada pada paras 4.7137 berbanding US dolar. Dan kalau kita nak ke belakang sedikit dalam tempoh sebulan, bagaimanakah nilai ringgit ataupun trend pergerakan ringgit, sebenarnya kita dapat saksikan ia telah dalam keadaan yang mendata. Nilai ringgit Malaysia bermakna ia telah berlega-lega antara purata yang agak sama sepanjang Jun sehinggalah Julai, di mana kita dapat saksikan ia berlega-lega antara 4.7026 dan juga 4
yang juga merupakan trend ataupun pergerakan nilai ringgit kebanyakannya dalam tempoh sebulan berbanding US dollar. Sudah tentu ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia dan saya akan beralih kepada prestasi Bursa Malaysia di mana saham di bursa ditutup kebanyakannya tinggi pada Khamis dengan indeks penunjuk pasaran meneruskan aliran meningkatnya bagi hari ketiga berturut-turut apabila keyakinan terhadap kemungkinan penurunan kadar faedah Amerika Syarikat telah merangsang sentimen risiko domestik dan juga global. Pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KSCI melonjak 4.74 mata atau 0.29% kepada 1623.12 daripada paras penutup 1618.38 pada Rabu. Dan pada pagi ini lebih kurang 12 Julai 2024, Bursa Malaysia kita lihat berada pada paras 1621.16. Lebih tepat adalah pada jam 9.32 pagi berdasarkan daripada website ini kita dapat saksikan penurunan sebanyak 1.96 ataupun negatif 0.10%. Ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan pada pembukaan hari Jumaat. Dan kalau kita refresh ataupun kita ke belakang sedikit dalam tempoh 5 hari untuk lihat bagaimanakah pergerakan ataupun trend FTSE Bursa Malaysia ataupun kita lihat dalam tempoh 5 hari daripada Jumaat minggu lepas sehinggalah Jumaat minggu ini. Sebenarnya kita dapat lihat trend yang peningkatan bukan yang ketara tetapi kita dapat lihat ia berlegar-legar kebanyakannya daripada paras 1615.69 dan dalam tempoh 5 hari ini antara yang terendah paras FBM KSCI kita dalam tempoh 5 hari adalah 1611.02 dan yang tertinggi merupakan pada paras 1628.35 dan ini juga merupakan range ataupun purata paras Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan dalam 5 hari dan ini adalah prestasi setakat pagi ini. Dan jangan ke mana-mana, kita akan beristirahat seketika dan kembali selepas ini.
has the capability of moving over a 100-meter blade and landing on dirt within a wind farm. And by doing this, we will be able to create the path to the cheapest energy in the world. Today, the turbines are simply too big to get under bridges, through tunnels, around curves, and that's why blades are typically limited in the 70-meter range or so onshore, whereas offshore they're well over 100 meters in length, Eiffel Tower-sized machines. And so we're enabling essentially the movement of gigantic blades to onshore locations with an aircraft. That 88% of the global health burden associated with climate change are borne by children under 5 years of age. That's massive. Children under 18 are half of the world's poor. It is important to have evidence-based decisions that take the interest of those that are never around the table, young children, into account when you make policies, when you program, and when you fund. We can simply do better. A fundamental structural change that is underway that has to do with new technologies and that has to do with climate change. And China is spearheading that structural transformation by actually starting very early. You know, part of the success for EVs and solar panels is that they started much earlier than a lot of the Western economies did. Mass production of these new technologies are more difficult than we think. We can put this into pilot production, but having a mass scale manufacturing requires a huge amount of capital and some trials and errors. So we are doing everything we can do in the industry, but we need to do more in research and development. Complex questions require systems approaches. So simplistically focusing on one aspect, such as, for example, CO2 measurements, is by definition going to be inadequate as a solution. The idea of thinking that we can solve the problems of the planet by controlling CO2 is a sort of lie that comes from the control of engineers about the way we work. You know, we can metricate everything, we can impose system, and it will work that way. Well, it's not linear. It's stochastic. It's chaotic. It's all over the place. So the idea of saying that if we limit CO2, we are not going to have a problem with climate is just as ridiculous as saying that if we continue to destroy the planet, we will continue to have a prosperity. We won't. We need to make sure that we protect the rest. The climate is a global public good. There's only one climate, there's only one planet. So we are in an era where geopolitics is, bigger than before, but we have to try to maximize these gains. There's enough money, or what we call dry powder, in the world to finance the energy transition. We just need to unlock that and get it to the countries that need it.
Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Mereka berjaya membuktikannya. Pencarian peserta inovator musim kedua diteruskan. Jika anda ada idea menarik dan inovatif, sahut cabaran inovator. Anda berpeluang memenangi hadiah lumayan. Sila hadirkan diri ke lokasi-lokasi berikut untuk membentangkan idea anda. Imbas kod QR tertera untuk pendaftaran. Selamat mencuba, moga berjaya. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mahu dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Hello and welcome to Niaga AWANI. I'm Tehmina Kaoosji. Hello, I'm Nabilah, Khaleeda, and today on Niaga AWANI, we're discussing tech innovation and journalism futures. Absolutely, and we have the absolute pleasure of having the inimitable Kristie Lu Stout, anchor correspondent with CNN, live here in our studios at AWANI. Kristie, welcome to the studios. How are you doing today? Thank you for joining us this morning. I'm so happy to be back in Malaysia, here to meet with CNN partners, here to meet with local students for CNN Academy, and here to raise the flag for CNN just to share the good news of what we're doing. So, Kristie, we really wanted to get started off by asking you a little more about how your work was going, especially during the earlier part of the pandemic, because there is a fantastic series that you host, Tech for Good, your CNN series on the power of technology for good, basically. Tell us more about that. Yeah, in fact, it's extra good news. Season 5 has been renewed, and it's a fantastic show. I'm really proud of it. So Tech for Good is a feature show that showcases the transformative power of technology through the eyes of the next generation of technologists and innovators. So we are canvassing the world right now to find out the students, the graduate students who are developing, the really impactful technologies of tomorrow. I think we will continue to put the focus on the next generation of innovators, but we're going to be looking into different topics. So last season, we looked into different topics like origami technology. We're already preparing for our first show for season 5, which is going to be about the oceans and about how technology is being used to map the ocean floors, to better understand the behavior of predators in the ocean as well. It's going to be an exciting one to watch. How was the production like? How was the whole experience of filming during the pandemic? Was it hard for you, Kristie, and the whole team? Yeah, absolutely. I mean, this was something all of us had to do as journalists and even our audience members, people in business or their personal lives were just so upended by the pandemic, and we had to rely on video conferencing technology. And thankfully, CNN and CNN International, because of our global reach, we were able to lean on our affiliate partners and freelancers based all over the world to bring us the video when I could conduct the interviews, but we had to rely on those international partners to be able to take the cameras into the field to show us the stories. So for a couple of seasons, we had to rely on that arrangement. But as you know, news and feature programming is a team sport. We have to work together, not just within our organization, but also with our partners around the world. It was challenging. You want to be able to forge a connection in person. I think, when you conduct an interview with someone, like how we're looking at each other right now, you rely on not just verbal modifiers, the and yes, but non-verbal modifiers as well. The glance, the look, the head nod, right? So then in that era of video conferencing journalism, we had to find a way to sort of take that screen away to be able to forge that connection. It was difficult to do. It's not ideal. I'd much rather have a conversation with someone in person like what we're doing right now. That was one of the biggest challenges.
So, Kristie, moving from there, now let's talk a little bit more about your observations drawing from the 27th ASEAN Tourism Forum that occurred in Laos earlier this year. What were some of your observations around potential growth areas when it comes to tourism, and also when it comes to the feeling on the ground now that, of course, we're in the first year since travel has been completely open, business is pretty much back to normal, quote unquote? That's right. So Marketplace Asia is a monthly business feature show that I'm involved with in CNN. And earlier this year, we traveled to Laos for the ASEAN Tourism Forum to take a pulse on tourism in the region for this year. And that was really interesting. You know, just a number of key themes emerged. One major theme was ASEAN tourism for ASEAN. And having a region of multiple nations be integrated into one tourism destination. And that makes sense. If you look at the tourism data for ASEAN, for example, for last year, you had tens of millions of tourists from around the world travel to Thailand. The largest source country of international tourists was Malaysia. You had millions of tourists from around the world go to Malaysia. The largest source country of international tourists for Malaysia last year, Singapore, Thailand, and Indonesia, right? So ASEAN tourists like to travel in ASEAN. But then last year, the tourism story was different. It was about post-pandemic recovery. Absolutely. Now it's about reaching 2019 levels or even surpassing it, right? And it's going to be a big year ahead. You know, for example, you have White Lotus, the HBO series, which is very popular in the United States, is filming, I believe its third season in Thailand. There is going to be an anticipated White Lotus effect, which has happened in other locations previously. So you'll have, you know, hordes, scores of American tourists going to Bangkok, going to Phuket to sort of recreate this, this series. And what will happen next is they will come to Bangkok, but also because of the integrated ASEAN region, they'll go to Bangkok, they'll go to Phuket, they'll go to KL, they'll go to Langkawi. They'll travel throughout the region, right? And that's something that'll be exciting to see in the next year or so. All right, Kristie, let's see on the domestic point of view. Malaysia-wise, thoughts on trends like sustainable tourism, especially for Sabah and Sarawak. What are your thoughts on this is Malaysia? So in terms of like Muslim tourism, what are your thoughts on that? Well, ASEAN is already in a really strong position. You look at just economic performance last year when the hottest IPO markets in the world was in Indonesia. You have hundreds of millions of new consumers coming online and becoming a new consuming force because of what happened during the pandemic. And there was that strategy of China Plus One, where international companies realized we can't just manufacture in one place in China. We have to find that plus one, that additional destination, and looking to places like Malaysia, like Vietnam, etc. in ASEAN, and increasing foreign direct investment here. And on top of that, Malaysia is also going through, it's really exciting, its own digital transformation. Tomorrow I'll be meeting with the CEO of MDEC while I'm in town, and he's been helming the charge. And it's really exciting to see that by 2025, about a quarter of your nation's GDP will be coming from the digital economy. You know, Malaysia is not just on track, it's also exceeding expectations, just as ASEAN comes online and becomes even stronger as an economic force as a total. So Kristie, moving along from there and expanding the discussion into other growing regional powerhouses. Now, Macau is a rising giant, and you were there just in May covering the Beyond Expo. What were some of the interesting trends that you noticed on the ground and some of the issues that you covered that you felt are actually going to be impacting tech in the years to come? Yeah, I really recommend both of you having a chance to check it out when you can. So last year we visited the Beyond Expo for the first time, and I was really struck by the next generation tech that was on display from around the world, and especially from China. It gives you a peek of what China, which is increasingly a high-tech heavyweight, is doing. Last year our focus was on flying EVs. That was very interesting to see. Still a pipe dream, but China wants to make this happen. And this year, our focus was, of course, on AI. But seeing AI move away from the screen and into, in fact, the living room. There was one product in particular that captured our attention. There's a company called Nex.
NEX. And it's based between Asia and the United States and Silicon Valley. A couple years ago, they scored this massive hit with an app called Home Court, which has revolutionized basketball training. So much so that the NBA uses it, and it's also a strategic investor in this company. Next has just released a new video gaming platform for families in the living room. And with it, you can just play games like shooting hoops, like kicking soccer balls, etc., with your grandma, with your family members using only your gestures and not controllers. Now, look, we've been here before. You may have remembered the Microsoft Kinect on the Xbox a decade ago, but that came and went. And so Next is coming in, bringing back gestural gameplay and doing it with a wide-angle lens and also with AI. We tried it out, there in the expo floor, and it was seamless. It was natural, it was intuitive, and it was fun. And I think that's really interesting to see is applications that come online showing AI, not just how can it write an essay for me, but how can it actually make a real world difference. In this case, taking family members off the couch, off the sofa, standing, playing tennis, playing games, and having fun. In Macau, it's still very much the focus is on the casino industry, also on conferencing, and that's what makes events like the Beyond Expo such a draw, because it brings in talent, it brings in tech buyers, it brings in journalists from all over the world. Last year, I was also in Macau for IJICAI, which is the International Joint Conference of AI, which is the world's longest running academic AI conference. And they happened to be based in Macau, which was great because this was a way that the world's top technologists in AI, and there's only about 10,000 of them when you think about it. AI is so huge. Yes. But one AI insider told me, if you think about the people in the world who really are at the top of this game, it's only about 10,000. And many of them were in Macau at that given point of time. And many of them are from all over the world, but also from the United States and from China. And that was very interesting to see, because given US-China tensions over many different issues, including technology, as well as trade, geopolitics, South China Sea, et cetera, AI is that one point where both sides are converging and talking to one another, as they should. We talked about the dangers, the potential dangers of AI, right? Of taking over people's jobs, of disinformation, rearing its ugly head as it has been doing on social media and AI as well. So you have the top technologists in the world, including these two powers, coming together in Macau, talking about the future of AI and the need for AI ethics. So we were there for another episode of Marketplace Asia. We felt after ChatGPT, we wanted to talk not just about the buzz, but also, okay, what are the guardrails, right? Because we need to make sure that as this thing develops, that we protect ourselves. And Kristie, besides covering all these tech programs, you've also been helming CNN's New Year's Eve live special from Asia for the last 2 years. And looking at the current news media, which is at real competitive crossroads with entertainment media and the constant eyeball economy of social media. So in fact, the CNN Max app saw its highest ratings when the 24/7 live stream become available. So what goes into planning and producing the yearly special? That it's not just about into planning and producing the yearly special. It's about targeting the younger audience, which is Gen Z and Gen Alpha, while not alienating the older and also the loyal viewers. So how do you plan all that? Exactly, and I was also curious to add on, have you already started planning this year-end special? Yeah, that was really a lot of fun. So I've been anchoring CNN New Year's Eve live special the last couple of years. We're doing it again as we ring in 2025. And it is multiple hours of high energy fun programming on CNN as we ring in the new year from Sydney, to Seoul, to Tokyo, to Shanghai, Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapore, Bangkok, etc. And we showcase the region's top talent as well. So to ring in 2024, we had on board Nigel Ng, otherwise known as Uncle Roger, the Malaysian-born comic. And it was great to have him on board because I think he has cross-generational appeal. He is a millennial, but he also, and this is his shtick, he channels
Asian uncle boomer vibes. And so you could be watching TV, and a lot of people do this on New Year's Eve. You're not at a party, you're at home, maybe vegging out in front of the TV. You want to see the images come in from all the major capitals around the world, and you could do that with CNN. And you can be with your uncle, with your aunt, with your grandmother, with your mom, and you can sit and watch and enjoy the talent and the good humor, and also just, you know, the joy of ringing in a new year. Already having team meetings, already, you know, talking to each other on the Slack and on email and on WhatsApp. We're coming up with our list of special guests, because also we want it to be representative of different industries and representative of the region. You know, another example of that was we profiled, she is a Japanese pop idol named Henri, and she recently marked 45 years in the business, and she's been enjoying a renaissance in the United States because of millennial DJs who are discovering city pop as a genre of music. So, you know, there is a way. It sounds like it's a challenge. You know, how can you make sure that you can hit all the demographics across the board in such a vast region like Asia? And it is a challenge, but it can be done. Yeah, and it's very exciting. If you happen to be at home, both of you ladies are probably going to be out partying, but if you happen to be at home, please tune in. Please tune in to CNN and watch New Year's Eve live. It's fun. Can you tell us a bit more on the CNN Academy that just recently launched, and what are your hopes of empowering, also educating the next generation of global multimedia journalists? Yeah, CNN Academy is a wonderful initiative that we have at the network, and it's been around for a few years already, but this is the first time that we're bringing CNN Academy to Malaysia. I'll be talking to students tomorrow, and through this program, it's a way of bringing the CNN newsroom to the classroom, and also to bring students into our production centers around the world. And I absolutely love these encounters. I have an opportunity to talk to students, to hear their questions, you know, to share best practices, what I've learned over the years at CNN, and also just to see and also learn from them too. I think mentorship is something that's really important. I think it's something that's not just one way, it's both ways. I also feel energized by these encounters. I learn a lot as well. And I'm very thankful that I can do this through CNN Academy, as well as my work in other organizations too. You can look at it online, CNN Academy, and there is a way that universities can sign up to contact CNN and to look into becoming a CNN Academy partner. Kristie, I was also interested to get your thoughts on what you think about the future of news media in particular moving forward, right? Of course, we've always got, you know, breaking news and high-profile interviews that are mainstays, but at the same time, what new trends are you foreseeing as we're moving into 2025 and all the way till 2030? So the AI revolution is underway. We should welcome new technologies as they come our way, but they are tools, and we cannot let the tools replace us or use us. We have to use the tool. I think as the AI revolution unfolds, we have to learn the lessons of previous revolutions like globalization, like social media, to make sure that mistakes are not repeated in, let's say, income inequality, in, for example, bullying, in body image issues, in disinformation, as we've seen with the social media revolution. At CNN, we've already been using AI for years. Like your newsroom here, we use it for transcription, we use it for translation, we use it for story discovery on social media, etc. And we are also looking into pushing the boundaries and using it further in video production, especially Gen AI and video production, in having an internal AI assistant to help sift through all of our data to be able to better collate and to organize our thoughts and the collective power of CNN. And something that I'm really excited about is speech-to-speech translation. So I can do a program live or taped on CNN, and automatically I can speak in fluent Malay, but it's in my voice, and lip flap and lip movement is corrected as well. All that could happen in the future, but again, AI is a tool. We have to use it, and we also have to make sure that we put our human imprint upon it. And we have to also acknowledge the principles and ethics of using AI. We have to protect copyright, we have to protect privacy and security, and we also have to be transparent, be fair, but we also have to protect human-led creative processes.
Again, AI should not replace the journalist, should not replace the artist, should not replace the anchor, but be a tool for us to use so we can be more efficient in our roles. And audience members need to be aware of this as well. I think audience members are getting much more savvy about disinformation on social media, but the marketing around AI has been so strong that they may not be as aware of disinformation through AI. We have heard recently the CEO of Google say that hallucination is an inherent feature in AI. Hallucination is when AI kind of makes up a reality that doesn't really exist because it was trained on data that was perhaps satirical or comedic or was a work of fiction, but misinterpreting it is nonfiction and doesn't have the human filter to say, actually, no, there's no glue in that recipe for Rice Krispie treats. Someone was just telling a joke. So we have to make sure that we know this and our audiences know this, that AI is a great tool, but we cannot rely on it without any human intervention because AI does make mistakes, and even the top technologists are admitting that on the record. You know, one trend we spoke about earlier was about AI. Of course, that's a major news trend coming up in the next couple of years. Another trend is something that I'm thinking about a lot these days, which is news avoidance. According to Reuters Institute, news avoidance levels has reached an all-time high as a number of news viewers feel disengaged, they feel exhausted, they feel dismayed by the news and are avoiding it altogether. And we have to counter this trend. A number of people who say that they want to avoid the news say they want hope and they want agency. So we have to come up with clever ways of, well, how do we inform them about real problems that exist out there and present it in a compelling way to invite them back and to be engaged in the news. I think this is what we're trying to do with the program Tech for Good. This is also what we're trying to do with outreach programs at CNN like Call to Earth, which is a student outreach program on climate-based solutions during the climate crisis. This is also what we've been doing for years with the CNN Freedom Project, on the issue of modern-day slavery, and saying that, yes, this is a problem, it's a horrific one too, but it's one that does have solutions and does have heroes, and we want to amplify their stories. So I think this is something that collectively we need to do as journalists. We have to be aware that this is a problem, news avoidance is out there, and we do have to address that. And we can find ways to give our viewers and our audience members hope and a sense of agency to be engaged news consumers and also participants in our societies. AI is much more than Gen AI, much more than Chat GPT. In this instance, AI is being used to rescue people in remote places. This company is very interesting. It's called Life Sparrow. And what it is, it's AI-powered drones. And the technology is able to sift through and scan at great speed drone imagery to be able to detect human beings with high accuracy. This was developed by two recent Polytechnic University graduates. They were already able to work with rescue teams, in this instance in Hong Kong, and they're also taking their technology internationally. So this is something, it's a product that could be used here in Malaysia or elsewhere. And it's also an example of how the next generation, young people, students, really are at the forefront of the tech revolution. As I always say, you got to know your ABCs. You got to be accurate, you have to be balanced, and you have to be credible, because your credibility and also the network's credibility is at stake. But also news is a team sport. And thankfully, and a lot of viewers, a lot of audience members aren't aware of this, of the layers and layers of expertise that are there behind the scenes to provide the news, right? You have news gathering, you also have verification. Every line of editorial, an image, a social media post is verified and checked, especially in this age of AI. If a photo pops up, if video pops up, we have a photo desk that analyzes those photos to make sure it's not AI generated, and if it is tagged as such, right? And so that's why when you turn to, as a news consumer, a news outlet like CNN, you should feel assured that you're getting a product that is right, that is factual, and that is correct. Even though CNN, we're famous for breaking news, at our heart, we believe it is far better to be right, to be correct, than to be first.
Absolutely. I think we absolutely agree with those viewpoints, and also when it comes to the responsibility of news media to continue bringing fair and unbiased coverage on all topics. Kristie, thank you so very much for your time. Thank you so much for coming, Kristie, for all your time. And I think that's all the time that we have now. That's right, exactly. So that's all we have time for this very special interview on Niaga Awani with Kristie Lu Stout from CNN joining us, me, Tehmina Kaoosji, as well as Nabilah Khaleeda on Niaga Awani. We'll see you again next time. Bye.